keluarga Tun Hamid Omar dan mana-mana pihak lain boleh jika mereka mahu ambil tindakan dan terserah kepada mereka untuk mengambil nasihat mana yang perlu. Itu yang saya kata. Kita nak tulis, tapi kita tertakluk kepada peruntukan undang-undang. Tak boleh masuk sempadan hak orang lain, tak boleh melanggar undang-undang, tak boleh masuk menjadi menghina mahkamah. Apa sebab saya kata menghina mahkamah? Sebab dia ada menulis benda-benda yang berkaitan kes mahkamah. Yes. Now, kes mahkamah, kalau dah selesai, Ini belum selesai. there you go. Macam contoh, ada satu bahagian ditulis Cik Boran ni yang memang sensitif. Ada satu, isu kita tahu. Saya baru tengok tajuk pun saya dah takut sebab ada kes masih berjalan. Betul. Tajuk dia SRC. Saya ni wartawan nak menulis takut sebab penjara 2 tahun. Yes. Penjara tu maksimum. Mungkin Tapi nak betul, kena. Betul. Pasal kita tak pandai tak ada duit nak ambil lawyer yang bagus. Kemungkinan besar kita akan kena penjara 2 tahun. Itulah dia kan. Jadi bagi saya, kita tahu Tommy Thomas telah membuat sedaya upaya dia pada masa dia dilantik jadi Peguam Negara untuk membawa orang-orang yang dipercayai salah ke medan mahkamah. Dan kita sudah memperoleh satu sabitan berkaitan SRC dan ada kes yang masih berbicara. Tapi hak pembelaan untuk menampilkan pembelaan dan biar mahkamah buat keputusan. Betul. Nah, masalahnya apabila ditulis tentang Jolo dalam buku ni, ada bahagian ditulis yang bagi saya sebagai peguam mungkin menimbulkan masalah kepada pasukan pendakwa raya semasa rayuan SRC dan juga bicarawan yang Adakah buku ni boleh dijadikan sebagai rujukan di dalam mahkamah? Kenapa tidak? Sebab pihak pembelaan akan mengatakan yang Arif ini peguam negara yang bukan wartawan yang menulis. Ya, peguam negara yang membuat keputusan kes SRC di mahkamah, dia kata Najib bertanggungjawab sebab segala benda yang Jolo buat tu adalah atas arahan dan pengetahuan Najib. Memang itulah persembahan dan itulah kepercayaan keterangan pihak pendakwa raya dan saya percaya itulah antara keputusan yang telah dibuat oleh Hakim Nazlan dalam SRC dan bergantung kepada kes-kes lain. Tapi dalam buku ni cara ditulis, bukan kata salah, tidak. Cara ditulis boleh memberi tafsiran bahawa ada buku saya baca ni. Baca ni penting. Baca. Baru Ada orang yang tak baca lagi? Yes. Okey, tuan baca, saya Sekejap, tengok soalan. Boleh, awak boleh tengok soalan dan biar saya baca. 265. Kalau tak kan orang kata ni cakap je. Manusia ni kan bila kita brand rokok pun kena royalty tu. Bila kita bincang pun orang kutuk, bila tak bincang orang kata biar. Tapi saya tak kisahlah awak nak kata apa, katalah. Di muka surat 265, Saudara Borhan. Saya baca dalam bahasa asal dia. Ya, okey. Perenggan 2, yakni baris yang ke-8 ke atas. Dia mengatakan begini, the Najib stroke Jolo relationship was cemented in 2009 and climbed to stratospheric heights over the years. Who was the puppet master and who was the puppet? Who was the real decision maker and who was second in influence? No outsider can accurately comment on the nuances of their friendship, proximity, trust and closeness. It was a partnership made in hell, consummated on earth. Now, the issue of hell and earth itu bukan isunya. Isunya dalam ayat ni, saya baca pula translation, saya tafsirkan setakat mana saya boleh. Ya. Perhubungan Najib Jolo telah pun disimenkan pada tahun 2009 dan telah naik mendongak ke tahap tertinggi bertahun lamanya. Siapakah dia? Tukang pepatung. Dan siapakah dia? Pepatung. Siapakah dia yang sebenarnya membuat keputusan? Dan siapakah dia yang kedua memberi pengaruh kepada keputusan? Tidak ada mana pihak luar yang setepat mungkin boleh memberi komen berkaitan persahabatan, kerapatan, kepercayaan dan ketolanan kedua-dua orang ini. Itu adalah perkongsian yang telah pun diwujudkan, dimunculkan di neraka dan dilaksanakan di dunia. Nah, apakah maksudnya? Dia mengatakan secara tak langsung sebagai pegas peguam negara, dia sendiri tak tahu siapa yang lebih kuasa daripada antara Najib atau Jolo. Siapa yang lebih berkuasa, siapa puppet master, siapa yang jadi puppet, dia pun tak pasti. Bukankah ini mungkin, saya tidak kata akan, mungkin menampilkan masalah. Ya. Dan oleh kerana itulah pihak pendakwa rakyat, minta maaf, pihak peguam bela Najib, saya percaya
akan mungkin tampilkan permohonan di rayuan nanti untuk mengambil muka surat tu, transkrip tersebut dan jadikan sebagai keterangan baru untuk menunjukkan apa yang ditampilkan di mahkamah adalah berbeza dengan pandangan peguam negara yang membuat keputusan membawa kes ke mungkin mahkamah. bekas peguam negara akan disapina. Bukan sapina. Soal dia sekarang ni di mahkamah rayuan di SRC tidak ada saksi. Tak ada saksi. Cuma mahkamah akan tengok kalau benda tu relevan dan mahkamah buat keputusan. Kalau dia nak dengar sendiri, maka mahkamah rayuan boleh panggil orang yang tidak memberi keterangan berbeza, memberi keterangan berasingan di mahkamah rayuan. Tapi I'm not talking about the process. Saya bermaksud satu sahaja, saudara Burhan. Bukankah ini menimbulkan permasalahan dalam kes SRC dan 1MDB yang dia sendiri bawa di mahkamah? Kenapa bagi masalah? Sebagai seorang peguam, dia patut tahu. Kenapa nak tulis macam tu, nak buat sensasi? Suatu perhubungan yang dicipta di neraka dan kemudian dilaksanakan di dunia. Baik, sedap bunyinya. Sedap. Tapi maksud dia, awak sendiri sebagai peguam negara tak tahu siapa yang lebih pengaruh, Najib ke Jolo. Tapi di dalam kes di mahkamah, apa yang awak cakap? Awak kata Najib. These are the things. Ada satu lagi bahagian berkaitan kes lain. Kita tahu kan, seorang ada orang cakap ni kan. Ya. Dia kata ni Abi Ihsan, Tuan Hanif. Mungkin tak ada co-writer di belakang penerbitan buku ni, mainly political motivated. Well, apakah sebab sebenar belakang tulisan Tommy Thomas, saya tidak mahu komen. Sebab itulah kita nak dia berada di sini untuk dia sendiri jawab. Tapi memang secara objektif bila saya baca dan saya tengok, it's not fair to say all that. It's not right. Jadi ada muncul setengah statement dia berpolitik.